Selamat sejahtera semua. Hari ini, kumpulan kami akan bentangkan tugasan 3 bagi kursus SCHK 3223. Jadi, tajuk tugasan kami ialah isu-isu dalam pelaksanaan sejarah lisan. Ini adalah isi kandungan bagi pembentangan kami pada hari ini. Sebelum saya mulakan pembentangan hari ini, saya nak tanya, adakah anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan sejarah lisan? Baiklah, sejarah lisan ialah satu kaedah pengumpulan maklumat sejarah melalui temu bual ataupun penceritaan lisan oleh individu yang mengalami ataupun menyaksikan peristiwa sejarah tertentu. Jadi sejarah lisan ini digunakan untuk mendokumentasikan pengalaman, pandangan dan juga kenangan peribadi yang mungkin tidak terdapat dalam sumber bertulis. Dalam pembentangan ini, kami akan bentangkan beberapa isu-isu dalam pelaksanaan sejarah lisan. Jadi di sini ada 6 isu yang kami akan bentangkan. Isu pertama ialah kehilangan orang sumber yang berpengetahuan. Jadi orang sumber yang berpengetahuan ini merujuk kepada individu yang mengalami peristiwa sejarah secara langsung dan mempunyai perspektif unik yang tidak terdapat dalam dokumen rasmi. Jadi mereka memberi maklumat yang penting mengenai suatu peristiwa sejarah. Antara maklumat yang kita boleh peroleh daripada orang sumber yang berpengetahuan ini ialah pengalaman peribadi mereka, iaitu kehidupan harian, kesusahan dan juga cabaran yang dihadapi oleh mereka semasa suatu peristiwa sejarah. Kedua ialah budaya dan tradisi. Jadi orang sumber yang berpengetahuan ini dapat berkongsi amalan sosial yang tidak direkodkan secara formal dalam dokumen bertulis. Selain itu, perasaan dan pengalaman peribadi mereka yang memberi gambaran mendalam tentang kesan peristiwa sejarah juga dapat kita peroleh daripada mereka. Kebanyakan orang sumber ini adalah warga emas dan semakin meninggal dunia atas faktor umur ataupun kesihatan. Jadi ini jadikan satu isu dalam pelaksanaan sejarah lisan kerana kita tidak sempat merekodkan pengalaman mereka ataupun mengumpulkan maklumat penting mengenai sejarah peristiwa sejarah. Jadi, kehilangan mereka menyebabkan maklumat penting hilang ataupun sukar diperoleh semula. Isu ini menyebabkan kita bergantung kepada dokumen bertulis. Jadi dokumen rasmi cenderung memberi fokus kepada aspek formal seperti fakta politik dan ekonomi dan juga tidak merangkumi aspek emosi ataupun pengalaman harian individu yang turut terlibat dalam peristiwa sejarah. Jadi apabila kita dah hilang orang sumber yang berpengetahuan, ia menjadi sukar untuk kita mengumpulkan emosi ataupun pengalaman sebenar mereka dalam peristiwa tersebut. Jadi ini merupakan satu isu yang penting dalam melaksanakan sejarah lisan. Contoh peristiwa sejarah yang berkaitan dengan isu ini ialah peristiwa sejarah iaitu tempoh penjajahan Jepun di Tanah Melayu, iaitu dari tahun 1941 hingga 1945. Satu usaha untuk mengumpul testimoni rakyat Melaya yang mengalami penjajahan Jepun telah dilaksanakan, tapi masalahnya ramai saksi hidup sudah lanjut usia ataupun mereka sudah meninggal dunia. Ini memberi satu kesan yang ketara kepada dokumentasi penjajahan Jepun di Tanah Melayu, iaitu butiran penting peristiwa tidak dapat direkodkan ataupun sudah hilang. Selain itu, tumpuan terlalu berat kepada dokumen rasmi yang mungkin tidak mencerminkan pengalaman penderitaan rakyat biasa. Apabila kita sudah kehilangan orang sumber yang berpengetahuan, contohnya dalam penjajahan Jepun, jadi kita tidak dapat mengumpulkan maklumat tentang emosi ataupun pengalaman sebenar rakyat biasa semasa waktu penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Jadi ini merupakan satu isu yang kita hadapi dalam mengumpulkan peristiwa sejarah. Jadi cara untuk mengatasi isu ini adalah pendokumentasian awal. Jadi kita perlu melakukan pendokumentasian awal. Contohnya kita perlu kenal pasti orang sumber yang masih hidup dan jalankan temu bual bersama mereka. Jadi walaupun kebanyakan orang sumber berpengetahuan adalah orang yang warga emas ataupun lebih tua, tetapi masih ada satu atau dua orang yang uh, masih hidup. Jadi kita perlulah kenal pasti mereka dan menjalankan temu bual bersama mereka dan mengumpulkan maklumat daripada mereka. Kita juga perlu utamakan temu bual dengan generasi tua sebelum mereka meninggal dunia ataupun hilang ingatan. Warga emas ini mudah untuk hilang ingatan. Jadi kita
Perlulah berbual dengan mereka dan pastikan mereka masih ingat peristiwa sejarah tersebut. Jadi, seterusnya kita juga perlu rancang projek sejarah lisan lebih awal untuk mengumpul maklumat secara sistematik daripada orang sumber. Isu kedua dalam pelaksanaan sejarah lisan ialah bias dan emosi orang sumber. Jadi, bias dan emosi orang sumber ini merupakan satu isu yang paling utama dalam pelaksanaan sejarah lisan. Sebelum saya terangkan isu ini, kita kena tahu apakah yang merujuk ke bias dan juga emosi. Bias ialah kecenderungan individu untuk menyampaikan maklumat dengan pandangan yang subjektif ataupun memihak kepada perspektif tertentu. Ni bias adalah selalu pandangan ataupun maklumat yang diberi oleh seseorang itu berat sebelah kepada satu pihak. Emosi pula perasaan dan pengalaman peribadi yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang dialami oleh orang semua yang kita temukan. Antara faktor yang menyebabkan berlaku isu ini ialah penglibatan peribadi dalam peristiwa. Itu orang sumber mungkin mempunyai pandangan yang berat sebelah bergantung kepada peranan mereka dalam peristiwa sejarah. Ini contohnya kalau katakanlah orang semua yang kita temukan itu memainkan peranan sebagai pemimpin dalam isu peristiwa sejarah tersebut. Jadi pandangan ataupun maklumat yang diberikan oleh mereka adalah daripada perspektif seorang pemimpin. Jadi mereka tidak dapat memberikan emosi ataupun pandangan rakyat biasa dalam peristiwa tersebut. Kedua ialah pengalaman traumatik. Emosi yang kuat seperti kesedihan, kemarahan ataupun ketidakpuasan hati mempengaruhi cara seseorang mengingat dan menyampaikan maklumat. Jadi emosi ini adalah satu yang mempengaruhi cara seseorang itu menyampaikan maklumat. Mereka mungkin uh, menukarkan maklumat ataupun memberikan maklumat yang kurang tepat disebabkan oleh pengaruh emosi mereka dalam peristiwa sejarah tersebut. Faktor ketiga ialah pengaruh ideologi ataupun politik. Orang semua mungkin memutarbelit fakta untuk mencerminkan agenda politik ataupun ideologi mereka sendiri. Jadi, bias dan emosi orang sumber adalah sering mempengaruhi cara mereka menyampaikan peristiwa bersejarah. Orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa mungkin memberikan naratif yang berat sebelah ataupun dipengaruhi oleh pengalaman atau emosi peribadi mereka. Maklumat yang dikongsi oleh mereka mungkin tidak objektif. Ia menekankan aspek tertentu sambil mengabaikan ataupun memutarbalikkan fakta lain. Jadi, apakah kesan, bias dan emosi orang sumber terhadap pelaksanaan sejarah lisan? Kesannya, maklumat yang diperoleh itu mungkin tidak lengkap ataupun cenderung kepada satu sudut pandang saja. Kesahihan sejarah lisan juga boleh dipersoalkan jika emosi atau pengalaman peribadi mereka mendominasikan naratif mereka. Contoh peristiwa sejarah yang berkaitan dengan isu ini ialah sejarah lisan penubuhan Felda. Jadi, untuk mengumpulkan maklumat mengenai penubuhan Felda, telah berlaku beberapa temu bual bersama peneraka awal Felda yang sering menceritakan pengalaman positif dan pahit mereka semasa pembangunan tanah. Jadi keterikatan emosi mereka terhadap projek bermakna peneraka mungkin mengabaikan isu seperti konflik tanah ataupun masalah pentadbiran. Jadi naratif yang diberikan oleh mereka ni sering menekankan kejayaan peribadi tanpa mengambil kira pandangan kritis terhadap program Felda. Jadi implikasi uh, isu ini terhadap sejarah lisan adalah sejarah lisan ini lebih memfokuskan kepada pengalaman peneraka Felda tanpa mengambil kira isu kontroversi lain yang mungkin berlaku. Jadi apabila kita menubual peneraka Felda ini, mereka memberitahu pandangan mereka sendiri dan mereka berkongsi emosi dan pengalaman mereka sendiri. Jadi di situ mungkin ada yang memutarbalikkan fakta disebabkan oleh emosi mereka sendiri. Jadi ini menyebabkan sejarah lisan ini kurang tepat ataupun kepercayaan maklumat adalah kurang kurang kepercayaan. Cara untuk mengatasi isu ini ialah pertama, semak-semak. Kita perlulah bandingkan naratif orang semua yang kita peroleh itu dengan dokumen rasmi seperti laporan kerajaan, surat ataupun rekod pentadbiran. Jadi ini membantu kita untuk memastikan segala maklumat yang dikongsikan oleh orang semua tersebut adalah tepat dan tiada berlaku bias ataupun pemutarbalikan fakta dalam penerimaan maklumat.
Cara kedua ialah menemu bual pelbagai pihak. Jadi ini adalah penting kerana apabila kita mengumpulkan maklumat mengenai suatu peristiwa sejarah, kita kena pastikan kita libatkan semua pihak, pelbagai pihak yang berkaitan dengan isu peristiwa tersebut supaya kita dapatkan pandangan yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai peristiwa sejarah tersebut, dan dia juga membantu kita untuk memastikan ketepatan dan kebenaran peristiwa tersebut. Isu ketiga ialah kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat. Jadi kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat dalam pendokumentasian sejarah lisan adalah satu isu yang penting. Jadi faktor yang menyebabkan berlaku isu ini ialah ingatan orang sumber yang tidak sempurna. Ingatan manusia ini tidak sempurna dan terdedah kepada kesilapan, terutamanya apabila merujuk kepada peristiwa yang berlaku puluhan tahun yang lalu. Orang sumber yang lebih tua ataupun orang sumber yang lebih berpengetahuan mengalami masalah ingatan yang menyebabkan mereka sukar mengingati butiran-butiran peristiwa yang penting dengan tepat. Contohnya, mereka tidak dapat mengingatkan tarikh, tempat dan butiran penting lain yang berkaitan dengan peristiwa sejarah tersebut. Jadi mereka mungkin mengubah maklumat tersebut tanpa sengaja. Faktor lain ialah risiko penyelewangan dan pengaruh emosi. Jadi perasaan seperti nostalgia, trauma ataupun pengaruh emosi menyebabkan orang sumber menyampaikan maklumat yang berat sebelah ataupun diwarnai oleh pengalaman peribadi. Mereka tanpa sedar mengubah maklumat disebabkan oleh pengalaman dan sudut pandang peribadi yang berkembang dari masa ke semasa. Jadi dalam menyampaikan maklumat sejarah, kita akan menyampaikan maklumat mengenai satu peristiwa dari satu generasi ke generasi lain. Jadi dalam proses penyampaian tersebut, ia mungkin berlaku penukaran fakta ataupun memutarbalikkan fakta. Jadi ada yang tambahkan uh, pengalaman mereka sendiri ataupun tambahkan maklumat sendiri yang mungkin tidak tepat dalam mengenai peristiwa tersebut. Jadi ini merupakan menjadikan maklumat tersebut kurang tepat dan tidak sahih. Jadi, impak kesahihan dan kebolehpercayaan maklumat terhadap sejarah lisan ialah kesukaran untuk membezakan fakta dan fiksyen. Disebabkan oleh ingatan yang berubah-ubah, ia menjadi sukar untuk kita membezakan antara fakta sejarah yang benar-benar berlaku dengan butiran yang mungkin telah diubah sesuai oleh orang sumber. Selain itu, impak kepada sejarah lisan ialah ketiadaan sumber bertulis untuk rujukan. Jadi, jika tiada dokumen sokongan, ketepatan maklumat lisan ini sering dipersoalkan. Jadi, kita tidak dapat memastikan adakah maklumat yang diberi oleh orang sumber tersebut tepat dan boleh percaya kerana kita tak ada rujukan untuk memastikan maklumat tersebut. Peristiwa sejarah yang berkaitan dengan isu ini ialah peristiwa sejarah komuniti orang asli di Semenanjung Malaysia. Jadi, satu proses untuk merekodkan pengalaman masyarakat orang asli tentang perubahan sosial, budaya dan alam sekitar mereka telah dilaksanakan. Jadi beberapa orang sumber memberikan maklumat berharga tentang kehidupan tradisional mereka sebelum dan juga selepas campur tangan kerajaan dan pembangunan moden. Kebanyakan peristiwa yang mereka nyatakan adalah berlaku pada puluhan tahun lalu. Ini menyebabkan kesukaran untuk mengesahkan bahawa fakta ataupun maklumat yang disampaikan oleh mereka adalah tepat dan boleh percaya kerana kurang sumber bertulis yang menyokong peristiwa-peristiwa yang dinyatakan oleh mereka. Cara untuk mengatasi isu ini adalah pertama proses pengesahan. Jadi kita perlu bandingkan kenyataan orang sumber dengan dokumen rasmi dan rekod bertulis untuk memastikan ketepatan fakta dan kebolehpercayaan maklumat yang kita perolehi. Cara kedua ialah temu bual berulang. Kita kena jalankan temu bual susulan untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, lebih tepat dan juga gunakan alat bantu ingatan seperti gambar untuk membantu menjejaki ingatan orang sumber. Okey, jadi orang warga emas ini mereka mudah untuk lupa. Jadi apabila kita gunakan gambar yang berkaitan dengan peristiwa sejarah tersebut semasa temu bual, mereka mungkin dapat mengingat kembali maklumat berkaitan dengan peristiwa tersebut dengan melihat gambar tersebut. Jadi ini membantu kita
Memastikan maklumat yang mereka beri adalah sahih dan boleh percayai. Sekarang pembentangan akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya. Saya, Kaliasi Suresh, akan meneruskan bentangan. Kami telah membincangkan isu pelaksanaan sejarah ya, sejarah lisan di Malaysia. Isu yang seterusnya adalah isu kekurangan akses kepada komuniti. Yang pertama, kesukaran untuk akses kepada komuniti. Beberapa sejarah hanya dapat dikenal pasti di kawasan pedalaman atau terpencil. Sumber lisan bagi sejarah tersebut dan akses komuniti tersebut adalah sukar kerana berada di kawasan yang sangat pedalaman. Contoh kawasan luar bandar atau pedalaman adalah seperti perkampungan orang asli, kampung tradisional atau kawasan luar bandar yang terletak di Sarawak dan juga Sabah. Penyelidik akan terbeban kerana ketiadaan infrastruktur dan jarak perjalanan yang amat jauh serta risiko juga adalah yang sangat tinggi. Penyelidik perlu ke kawasan tersebut dengan mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapatkan sumber-sumber lisan tersebut. Yang kedua adalah akses terhad kepada pemberi maklumat. Terdapat juga cabaran dalam mendapatkan akses kepada individu yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang relevan. Faktor seperti ketidakpercayaan terhadap pihak luar, keraguan untuk berkongsi cerita peribadi, atau keengganan untuk berbicara mengenai peristiwa yang sensitif. Faktor-faktor ini menyebabkan mereka untuk tidak dapat memberikan maklumat yang benar kepada penemu bual. Terdapat juga halangan dari segi protokol sosial atau adat yang perlu dihormati sebelum seorang penyelidik boleh diterima oleh komuniti untuk menjalankan wawancara. Oleh itu, penyelidik perlulah mempunyai pengetahuan tentang komuniti tersebut sebelum memulakan wawancara. Penyelidik perlu juga ada hubungan yang baik dengan sumber lisan untuk mendapatkan maklumat. Ketiga adalah kekangan teknologi untuk akses data. Setelah sejarah lisan direkodkan, isu akses juga timbul dalam hal menyebarkan dan berkongsi maklumat tersebut. Rakaman mungkin disimpan dalam format digital yang sukar diakses oleh komuniti asal informal atau umum kerana kekurangan teknologi atau kemudahan internet di kawasan luar bandar. Selain itu, jika data hanya disimpan dalam arsip fizikal atau platform digital yang tidak mesra pengguna, akses kepada sejarah lisan ini menjadi terhad, menghalang pengkajian lebih lanjut oleh penyelidik atau orang awam. Sekarang kita akan tengok apakah peristiwa sejarah yang berkaitan dengan isu yang telah dibincangkan tadi. Contoh peristiwa sejarah adalah peristiwa darurat yang berlaku semasa 1948 sehingga 1960 di Malaysia. Seringkali ia sukar untuk diteliti di kawasan-kawasan pedalaman. Banyak saksi juga tidak mahu berkongsi tentang pengalaman mereka kerana ketakutan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sebagai contoh, insiden di Kampung Sungai Manik Perak di mana pertempuran antara tentera British dan Komunis berlaku. Ia sukar untuk diakses untuk mendapatkan maklumat daripada penduduk setempat kerana berada di kawasan pedalaman. Bagaimana kita boleh mengatasi isu ini? Terdapat beberapa cara iaitu yang pertama adalah rakaman jarak jauh. Penyelidik boleh menggunakan aplikasi rakaman audio atau video di telefon pintar untuk membolehkan individu tersebut berkongsi kisah mereka tanpa perlu bersemuka dan juga boleh mengurangkan ketidakselesaan. Seperti yang telah dibincangkan tadi, penyelidik perlu ke kawasan pedalaman dan mengambil masa yang terlalu lama dan juga mempunyai risiko yang lebih tinggi. Dengan merakam audio atau video daripada sumber lisan, penyelidik tidak perlu menyusahkan mereka dan juga boleh mendapatkan sejarah lisan juga. Yang kedua adalah pemahaman adat resam dan juga tradisi. Mengkaji dan memahami adat resam, kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat tempatan adalah penting untuk memastikan bahawa pendekatan yang diambil tidak mengganggu atau menyinggung perasaan mereka. Penyelidik perlu tahu apa yang perlu mereka tanya dan juga apa yang mereka perlu dielakkan untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang sensitif. Isu yang seterusnya adalah isu kekangan bahasa dan juga dialek.
Penggunaan bahasa yang pelbagai. Seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai pelbagai bahasa dan juga dialek yang menambah cabaran dalam sejarah lisan. Sebagai contoh, komuniti Melayu di Kelantan dan juga Terengganu menggunakan dialek tempatan yang berbeza jauh daripada bahasa Melayu standard. Begitu jugalah dengan pelbagai bahasa dan juga dialek yang digunakan oleh komuniti Cina dan India seperti Hokkien, Cantonese dan juga Tamil. Penyelidik perlu mahir dalam pelbagai bahasa tempatan untuk memastikan rakaman yang tepat dan mengelakkan kehilangan maklumat penting akibat kekurangan pemahaman bahasa atau dialek tertentu. Yang seterusnya adalah kesukaran dalam penterjemahan. Disebabkan kekangan bahasa dan dialek, menterjemahkan cerita lisan daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain bukan sahaja soal terjemahan literal, tetapi juga soal mengekalkan makna, emosi dan juga budaya yang terikat dengan bahasa asal menjadi sukar. Peribahasa, istilah tempatan atau ekspresi budaya yang unik akan hilang atau sukar diterjemahkan kepada bahasa lain. Untuk memastikan terjemahan yang tepat, penterjemah perlu memahami kedua-dua bahasa asal dan juga bahasa terjemahan dengan baik. Jika tidak, ia boleh menjadi satu cabaran untuk menghasilkan sejarah lisan yang berkualiti. Sebagai contoh, bahasa Iban atau Kadazan Dusun mungkin mempunyai elemen budaya yang sukar difahami oleh mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa tersebut. Oleh itu, ia memerlukan penterjemah yang benar-benar menguasai kedua-dua bahasa. Seterusnya, cabaran dalam pelaksanaan projek sejarah lisan, penglibatan penterjemah yang berkemahiran atau penyelidik yang boleh bertutur dalam pelbagai dialek memerlukan sumber yang besar. Projek sejarah lisan perlu melibatkan banyak individu untuk mengatasi kekangan bahasa tersebut yang boleh meningkatkan kos operasi dan masa yang diperlukan juga akan lebih tinggi disebabkan mempunyai pelbagai orang untuk berkongsi maklumat mereka. Untuk mengatasi kekangan bahasa dan dialek pula, latihan khusus dalam bahasa tempatan boleh diberikan kepada penyelidik dan juga penterjemah. Ia boleh memberikan kesedaran kepada penyelidik dan juga penterjemah betapa pentingnya untuk memahami bahasa mereka untuk mendapatkan maklumat yang benar dan juga tepat. Ini boleh membantu mereka memahami lebih baik cerita tersebut yang dikumpulkan dan juga mengekalkan keaslian data yang telah diperolehi. Peristiwa sejarah yang berkaitan dengan isu yang dibincangkan adalah perjuangan untuk hak tanah. Masyarakat peribumi seperti Iban, Kadazan Dusun dan juga lain-lain di Sabah dan juga Sarawak telah lama bergelut untuk mendapatkan pengiktirafan hak tanah mereka. Sebagai contoh, kes tanah adat iaitu Native Customary Rights NCR di Sarawak, banyak komuniti peribumi berjuang untuk mendapatkan pengiktirafan terhadap tanah adat mereka. Tetapi, maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kes ini tidak dapat dengan tepat dan juga dengan lebih lanjut disebabkan oleh bahasa yang tidak dikuasai oleh penyelidik. Cara mengatasi isu ini pula adalah dengan menggunakan penterjemah yang berpengalaman. Menggunakan penterjemah yang berasal dari komuniti tempatan yang memahami dialek dan juga budaya mereka dapat membantu mengekalkan makna dan emosi penterjemahan. Selain itu, penyelidik boleh mendokumentasikan cerita dalam bahasa asal. Sebelum menterjemahkan, rekodkan cerita dalam bahasa asalnya. Ini bukan sahaja memastikan bahawa makna asal dipelihara, tetapi juga memberikan peluang untuk memahami emosi dan konteks cerita yang lebih mendalam. Oleh itu, masyarakat yang tengok sejarah lisan tersebut tidak perlu ah, keliru dengan bahasa asal dan juga bahasa yang telah diterjemahkan. Mereka boleh menggunakan audio atau video yang asal untuk mendapatkan maklumat yang benar. Isu seterusnya adalah isu keterbatasan dana dan juga sokongan institusi dalam pelaksanaan sejarah lisan, iaitu kekurangan pembiayaan untuk projek sejarah lisan.
Projek sejarah lisan memerlukan pembiayaan untuk pelbagai aspek termasuklah perjalanan ke lokasi-lokasi terpencil, peralatan rakaman seperti kamera dan juga mikrofon yang berkualiti tinggi, penyimpanan data digital, serta latihan untuk penyelidik dan juga penterjemah. Selain itu, penyelenggaraan peralatan tersebut memerlukan peruntukan tambahan. Kekurangan dana menyebabkan latihan khusus tidak dapat dilaksanakan dengan luas. Latihan kepada penterjemah dan juga penyelidik adalah sangat penting untuk memberikan kesedaran kepada mereka tentang bagaimana untuk membuat temu bual bagi mendapatkan sejarah lisan tersebut. Latihan tambahan dalam kemahiran bahasa, teknik wawancara dan juga penggunaan teknologi adalah aspek yang memerlukan dana yang besar. Yang seterusnya adalah sokongan yang terhad dari institusi. Projek tertentu hanya mendapat perhatian sementara atau bergantung kepada inisiatif individu yang bersemangat, bukannya usaha institusi yang berterusan. Oleh itu disebabkan hanya seorang saja yang mempunyai motivasi untuk membuat secara lisan disebabkan seseorang itu tidak mendapat sumbangan ataupun sokongan daripada keseluruhan institusi. Banyak institusi juga banyak institusi budaya di Malaysia juga menghadapi halangan birokrasi yang merumitkan pelaksanaan projek secara lisan. Proses kelulusan yang panjang dan juga ketat boleh melambatkan projek, terutama sekali apabila melibatkan kerjasama dengan komuniti setempat atau pihak luar. Di sesetengah institusi, sejarah lisan tidak dianggap sebagai keutamaan. Ini boleh menyebabkan kurangnya sumber dan juga tenaga kerja yang diperuntukkan untuk projek-projek sejarah lisan, menjadikan usaha dokumentasi dan juga pengumpulan data tidak begitu aktif. Peristiwa sejarah yang berkaitan dengan isu yang telah dibincangkan adalah sokongan terhad dari institusi iaitu banyak projek sejarah lisan yang dilakukan oleh universiti atau organisasi bukan kerajaan NGO mengalami kesukaran untuk mendapatkan sokongan daripada institusi atau kerajaan. Sebagai contoh, inisiatif yang telah diambil oleh Universiti Malaya Sarawak UNIMAS yang telah menjalankan beberapa projek sejarah lisan untuk mendapatkan pengalaman masyarakat peribumi di Malaysia. Namun, kekurangan dana dan juga sokongan menyebabkan projek tersebut terpaksa dihentikan atau tidak dapat diteruskan seperti yang telah dirancang. Laporan mengenai projek ini juga dapat dilihat dalam artikel yang diterbitkan di Jurnal Sejarah dan juga Budaya Malaysia. Cara mengatasi isu ini pula adalah dengan mencari pembiayaan daripada pelbagai sumber, iaitu boleh memohon geran daripada institusi penyelidikan universiti dan juga organisasi bukan kerajaan NGO yang memberi fokus kepada sejarah, budaya dan juga warisan. Selain itu, penyusunan rancangan kewangan yang berkesan juga boleh mengatasi isu ini. Menyediakan anggaran kos yang terperinci dan juga jelas untuk setiap aspek projek, termasuklah perjalanan peralatan dan juga latihan untuk menarik perhatian penyokong. Apabila penyelidik mempunyai perancangan yang sistematik tentang kos yang perlu digunakan, penyokong boleh memberikan sokongan yang padu kepada penyelidik tersebut untuk membantu mereka. Rumusan yang telah dibuat daripada pembentakan ini adalah, secara kesimpulannya, terdapat pelbagai isu dalam melaksanakan sejarah lisan di negara Malaysia. Dalam pembentangan ini telah disertakan isu dan pelbagai bukti berkaitan dengan peristiwa bersejarah. Tetapi, setiap masalah ada solusinya. Oleh itu, terdapat juga cara untuk mengatasi isu-isu tersebut dalam pembentangan ini. Jika inisiatif diambil untuk mengatasi isu ini, sudah semestinya sejarah lisan di negara kita akan lebih berkualiti dan berguna pada masa hadapan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.